Pernahkah anda terfikir bagaimana sesebuah syarikat penerbangan menentukan laluan dan destinasi baru mereka? Manakala sebilangan pula tentunya terfikir mengapa laluan dan destinasi setiap syarikat penerbangan berbeza walaupun hanya melibatkan destinasi domestik. Hakikatnya, merancang laluan dan destinasi penerbangan bukanlah sesuatu perkara yang mudah dan terdapat beberapa kombinasi faktor yang melibatkan formula yang rumit. Set laluan udara yang dipilih adalah tidak rambang dan dirancang melalui analisis industri yang teliti. Malah sesetengah destinasi boleh memakan masa bertahun-tahun untuk dikembangkan sebelum penerbangan pertama dapat direalisasikan. Laluan dan destinasi yang tepat akan membawa keuntungan kepada syarikat penerbangan. Jadi bagaimana sesebuah syarikat penerbangan menentukan laluan serta destinasi? Teruskan menonton untuk kupasan selanjutnya. Sebelum memulakan laluan yang baru, syarikat penerbangan harus mengetahui dan mengkaji permintaan penumpang mereka. Sebilangan besar syarikat penerbangan akan menggunakan sumber dari industri dan pasaran semasa untuk menghuraikan dan menganalisis kesemua data. Data penumpang dan jangkaan permintaan amat penting bagi mengenal pasti trend lalu lintas penerbangan. Antara titik data yang penting untuk dipertimbangkan adalah harga tiket, sistem laluan udara, kos operasi, cukai lapangan terbang serta laluan penghubung atau connecting route. Dari koleksi pangkalan data-data ini, syarikat penerbangan dapat melihat dengan lebih jauh dan mereka juga akan mengetahui tentang harga tambang dari syarikat bersaing yang lain. Data aliran lalu lintas juga akan diguna pakai dalam menentukan jenis pesawat yang sesuai untuk operasi laluan tersebut. Syarikat penerbangan semestinya tidak akan memulakan sesuatu laluan dan menerbangkan pesawat jumbo seperti Boeing 747 di mana hanya ada beberapa penumpang yang akan menempah perjalanan mereka. Bersesuaian dengan laluan yang dirancang, syarikat penerbangan akan menganalisis kebolehan pesawat kepunyaan mereka untuk sampai ke destinasi tersebut. Sebilangan syarikat penerbangan mempunyai kapasiti pesawat dengan muatan yang lebih besar. Namun kos untuk mengoperasikan pesawat seperti ini akan menelan belanja yang amat tinggi. Pesawat yang lebih besar atau dari jenis jumbo berkebolehan untuk terbang meretasi sepadan antarabangsa sekitar 8 ke 15 jam. Namun ianya mungkin tidak bersesuaian untuk digerakkan ke destinasi yang memakan masa hanya 1 ke 2 jam. Kebanyakan pesawat yang berkapasiti kecil pula tidak mampu untuk melakukan penerbangan jarak jauh, kecuali jika melalui beberapa hentian atau technical stop. Selain itu, kategori lapangan terbang yang berbeza dan beberapa faktor lain seperti saiz, berat serta performans setiap pesawat mungkin akan mengahadkan operasi syarikat penerbangan ke laluan atau destinasi yang baru. Membuka laluan baru yang sudah diterbangkan oleh syarikat penerbangan lain bukanlah sesuatu yang luar biasa kerana terdapat ribuan syarikat penerbangan yang beroperasi di serata dunia. Laluan seperti Kuala Lumpur ke Jakarta atau London ke New York sudah diterbangkan oleh banyak syarikat penerbangan yang berbeza berulang kali dalam masa satu hari. Jadi, memulakan laluan baru yang sama dengan syarikat penerbangan lain mungkin akan menjadi cabaran yang terbesar. Operasi ke bandar yang lebih kecil tanpa persaingan mungkin merupakan pilihan yang lebih ideal. Kebanyakan syarikat penerbangan yang kecil lebih cenderung untuk membuka laluan domestik berbanding bersaing dengan syarikat penerbangan full service yang lebih besar. Manakala bagi sesetengah syarikat penerbangan lain pula, mereka mungkin akan memilih untuk menawarkan penerbangan ke kawasan yang kurang mendapat perhatian syarikat-syarikat penerbangan lain seperti destinasi ke pulau-pulau atau kawasan pedalaman. Destinasi penerbangan yang unik seperti ini akan memungkinkan dominasi kepada sesebuah syarikat penerbangan jika mereka mampu untuk memenuhi permintaan operasi. Syarikat penerbangan semestinya berhasrat untuk memenuhi tempat duduk pesawat bagi setiap laluan baru yang ditawarkan. Namun proses untuk membuka sesuatu laluan baru bukan hanya melibatkan pihak lapangan terbang semata-mata, tetapi juga pihak lain seperti badan dan lembaga pelancongan, pihak berkuasa penerbangan awam, operator pelancongan dan kerajaan tempatan. Setiap laluan baru harus mendapat kelulusan beberapa pihak berkuasa dengan melalui beberapa fasa yang merumitkan. Sebagai contoh, jika syarikat penerbangan ini datang daripada negara yang bergolak atau mempunyai isu keselamatan di dalam industri penerbangan, syarat yang dikenakan mungkin lebih ketat atau secara langsung tidak mendapat kelulusan untuk terbang ke sesebuah negara.
Jadi, syarikat penerbangan harus arif tentang proses-proses kelulusan ini dan juga bekerjasama dengan Badan Pelancongan Tempatan untuk mendapatkan data tentang permintaan, kemasukan pelancong serta mempromosikan penerbangan mereka. Berdasarkan perkiraan permintaan dan anggaran keuntungan, ketersediaan pesawat, frekuensi penerbangan dan kapasiti tempat duduk dapat ditentukan. Faktor seperti kos operasi yang merangkumi caj terminal lapangan terbang, penggunaan ruang udara, caj parking pesawat, caj pendaratan, kos per penumpang, caj Fixed Base Operation FBO dan beberapa perkhidmatan lain akan diambil kira dengan teliti. Namun, walaupun laluan atau destinasi itu amat menguntungkan, syarikat penerbangan juga berkemungkinan memberhentikannya pada masa akan datang jika mereka yakin laluan lain akan mendatangkan margin keuntungan yang jauh lebih tinggi. Seperti yang diperlukan, penyesuaian harga tiket mungkin akan dikaji dari masa ke semasa dan syarikat penerbangan harus bersedia untuk bertindak balas terhadap tindakan kompetitif dari syarikat pesaing seperti peningkatan kapasiti dan promosi jualan tiket. Itu sahaja untuk video kali ini dan terima kasih kerana menonton. Jangan lupa untuk subscribe dan share.